Sementara tu yang lain tu boleh isi kehadiran dululah. Apa yang nama kawan awak? Naim. Siapa lagi pelajar perempuan yang tak ada? Denial, D-E. D-E. Ya. Tak ada. Siapa lagi? Why cikgu? Wan tak ada pelik saya. Selain daripada Wan, Umaira ada kan? Umaira ada, Saidatul ada, Izzah ada. Ada. Perempuan semua ada cikgu. Ain Fariha. Ain Fariha lepas Aifah. Lelaki, bagi tahu saya lelaki kejap. Saya nak hantar, lepas tu saya nak start kelas lah sebab tu jam je kan. Mana nombor Dini lah? Kenapa tak wujud nombor Dini kat saya ni? Yang tak ada Naim. Aiman. Naim, Aiman lagi. Naim, Aiman, Daniel, Akif. Akif. Dan Syafqa. Okay, tak apalah. Saya dah hantar dah. Last kali Afqa. Okay, saya dah hantar. So kita start je lah macam biasa. Yang lain tu nanti boleh tengok video recording je lah. So Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Disebabkan Azhar saya suruh baca doa, tak boleh baca doa. So seorang lah baca doa sama-sama lah. Ain Zulaika lah boleh? Boleh cikgu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya rahman rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you Zulaika. So, okay, hari ini kita sambung lah topik 8 penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan. Okay, kumpulan B ni kalau tak silap saya dah banyak dah lah kita sentuh. Kumpulan A saya tak sure. So, kita ulang semula sahajalah ya. So, awak boleh refer awak punya topik 8, modul yang saya dah pernah bagi sebelum ini. Alright. Okay, so macam biasalah. Okay, dalam pelarasan ni awak akan jumpa banyaklah pelarasan. Yang pertama, macam sebelum ni saya pernah kata, kita ada pelarasan akaun nominal. Akaun nominal ni saya bagi tahu akaun berkaitan dengan apa? Sebelum ni saya dah pernah bagi tahu. Akaun nominal ada berkaitan dengan pelarasan akaun akaun apa? Apur PKK. Bukan apur PKK tapi yang berkaitan dengan hasil dan juga belanja. Maksudnya bila kita berniaga kita akan ada situasi di mana kita terbayar, terlebih, terkurang ataupun terlebih terima ataupun terkurang terima. So yang terlebih terima, terkurang terima, semua itu adalah pelarasan lah yang mana kita akan masukkan dalam PKK. Tapi pelarasan akaun nominal itu adalah berkaitan dengan hasil dengan belanja. Mungkin belanja terlebih bayar, okey namanya apa? Okey, so kalau awak tengok dekat dalam petak 4 ni, okey kalau awak tengok dekat sini awak nampak dia tulis, okey kalau belanja terlebih bayar, okey kita panggil nama dia adalah prabayar. Kalau belanja terkurang bayar, kita akan sebut sebagai belum bayar. Okey, tapi kalau hasil yang terlebih terima, namanya adalah hasil belum tepuk oleh. Kalau hasil terkurang terima, namanya dekat sini belian tu tolong potong, awak tulis hasil belum terima. Yang ini ada typo yang ini tolong edit sikit lah.
Okey, so itu adalah nama-nama dia lah. Okey. Okay, so awak tengok dia punya pengertian dekat bawah table ni. Okey, dia dah bagi tahu. Okay, dia kata kalau belanja prabayar, maksudnya kalau awak nak buat singkatan, ini terlebih bayar. Okey, maksudnya belanja yang dibayar terlebih daripada sepatutnya. Okey, contohnya sewa rumah awak adalah 500 sahaja. Tapi awak pergi bayar 800. Berapa yang terlebih? Okey, contoh sewa sebenar adalah RM500 sebulan. Okey, tapi awak pergi bayar RM800. So berapa yang terlebih bayar? 300. 300. Ya, berapa? 300. So terlebih bayar awak adalah 300. So 300 ini namanya adalah sewa prabayar. Nama ni adalah sewa prabayar. Terlebih bayar dikira sebagai sewa prabayar. Okey, so sewa prabayar, kalau awak tengok dekat table atas ni, dia tulis sewa prabayar kategori apa? A ke L? Ni. Nampak dia ada tulis A, dia ada tulis L. Okey, A dengan L ini adalah A itu aset, L itu liability. So bila kita bayar sewa terlebih, namanya sewa prabayar. 300 ni lah sewa prabayar. So sewa prabayar dikategori sebagai aset. Kenapa aset? Sebab yang terlebih bayar itu duit awak ke duit penerima? Yang awak terlebih bayar 300 tu duit awak sendiri kan? So bila tu duit awak sendiri, itu namanya adalah aset lah sebab masih lagi duit awak. Okay, and then seterusnya adalah belanja belum bayar. Okay, belanja belum bayar ni kita kata terkurang bayar lah, ayat mudah dia terkurang bayar. Okay, contohnya pula dekat sini, contohnya sewa awak adalah 500. Okay, tapi yang awak bayar cumalah RM200 contohnya. So sekarang ni awak dah bayar habis ke belum? Belum. So berapa yang tak bayar lagi? 300. Ya, RM300. So 300 ini namanya adalah sewa belum bayar. So bila belum bayar, maksudnya awak berhutang dekat orang kan? Betul. Okay, bila awak tak bayar lagi, dia dikira hutang. Sebab itulah dia dikenali sebagai liability dekat sini. Belanja belum bayar ataupun terkurang bayar itu adalah kategori liability sebab awak berhutang kepada penerima tadi. Lain dengan sewa prabayar tadi. Sewa prabayar awak terlebih bayar. So bila terlebih bayar, duit yang lebih tadi dekat sini 300 ni itu dikira aset sebab duit awak lagi. Tapi yang dekat sini awak tak bayar tak cukup. Ada lagi 300 tak bayar. So ini kita panggil sewa belum bayar. Bila sewa belum bayar dikategori sebagai hutang lah, liability. Okay, so itu adalah belanja. Okay, seterusnya kita cakap tentang hasil pula. Okay, belanja dah settle. So kita tengok bahagian hasil pula. Okay, kalau hasil belum terperoleh adalah hasil yang terlebih terima. Okay, dekat sini dia kata hasil yang diterima lebih daripada sepatutnya. Okay. Sekejap ada yang baru masuk kot. Cuma saya patah balik ya. Nina, sorry. Okay, so kita patah balik. Okay, hasil belum terperoleh adalah hasil yang terlebih terima. So dia mention dekat sini hasil yang diterima lebih daripada sepatutnya. Contohnya saya letak dekat sini ya. Okay, so bila kita cakap pasal hasil, so kita boleh sebut tentang commission lah. Commission itu adalah bila awak tolong jual barang orang, so awak akan dapat commission. Selalunya macam dropship lah. Dropship kalau awak jual baju ke apa ke, dia akan bagi awak commission. Sama juga kalau macam awak jual top up, okay, siapa yang pernah jual top up, okay, dia ada commission. Kalau untuk top up yang RM5 dia dapat 50 sen contohnya, so itu commission. So contoh commission yang dia patut dapat pada masa itu adalah RM200 sahaja. Okay, tapi masa bulan tu dia terima adalah
RM350. Okay, ingat betul-betul komisen yang dia patut dapat cuma 200 sahaja. Tapi yang dia terima adalah 350. So yang ini terlebih terima ke terkurang terima? Lebih. Ya, yang ini adalah terlebih terima. So terlebih terima sebanyak berapa? 150. 150. So terlebih terima 150 ini namanya adalah komisen belum terperoleh. Yang ini nama dia pening sikit. Komisen belum terperoleh itu adalah komisen yang terlebih terima. So dalam kes soalan ni dia terlebih terima 150. Sebab apa? Yang dia boleh terima adalah 200 saja yang dia patut terima. Tapi yang dia terima daripada pekedai itu adalah 350. So ada beza 150. Yang beza itu adalah komisen belum terperoleh. Okey, kalau komisen belum terperoleh ini dia kategorikan sebagai liability. Nampak dekat sini liability. Okey, kenapa liability? Sebab dalam kes ni awak punya komisen hanyalah 200 untuk bulan tu. Okey, tapi awak punya owner tu bagi dekat awak 350. So lagi 150 itu dikira liability lah sebab belum lagi hak awak. Mungkin dia bagi komisen tu awal kepada awak. Dia bagi untuk bulan berikutnya. Tapi sebenarnya itu bukan hak awak lagi. Bila bulan depan baru boleh dikira sebagai aset lah. Okay, so and then hasil yang seterusnya adalah hasil yang ini bukan dalam ini hasil belum terima. Okey, maksudnya adalah hasil yang sepatutnya diterima tetapi belum diterima. Okey, so contohnya dekat sini dia bagi tahu hasil belum terima. Okey, ini adalah kategori aset lah. Okey, maksudnya hasil itu adalah hak awak tapi awak belum dapat. Okey, contohnya macam komisen juga. Okey, yang awak patut terima adalah RM300. Okey, tapi awak dah terima hanyalah sebanyak RM100 sahaja. So ada berapa lagi yang awak belum terima? 200. Ya, yang belum terima adalah RM200. So 200 inilah namanya adalah komisen belum terima. Okay, komisen belum terima. Komisen itu adalah hasil. Kalau hasil yang awak belum terima, kategori dia adalah kategori aset. Sebab apa aset? Hasil tu awak punya, cuma tak dapat lagi sahaja. Boleh? So ini adalah 4 pelarasan akaun nominal lah. Maksudnya akaun hasil dan juga belanja yang awak kena buat. Okay, so boleh tulis dulu apa yang awak nak tulis dekat nota awak. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama ni awak tengok dia bagi dekat awak imbangan duga. Dia tulis dekat sini ada insurans sebanyak 200. Okay, so maksudnya insurans awak adalah 200. Dekat maklumat tambahan itu, okay, dekat maklumat tambahan kita ada insurans prabayar. Insurans prabayar ini terlebih bayar ke terlebih terima? Terlebih bayar. Yang ini adalah terlebih bayar. Kalau terlebih bayar, kita kena tolak. Saya tulis dekat sini dia punya ringkasan. Okey, kalau prabayar belum bayar. Belum terperoleh. Apa lagi? Belum terima. Okay, saya tulis adjustment dekat sini Kalau prabayar, yang ini dua ini adalah belanja, yang ini adalah hasil. Okay, so kalau belanja prabayar, kita kena tolak. Nak dapatkan belanja sebenar. Ni sebenar Okay. Okay, kalau belanja belum bayar, kena tambah. Kalau hasil belum terperoleh, maksudnya awak terlebih terima, so kena tolak. Kalau hasil belum terima, awak kena tambah. So ini awak boleh tulis dululah, ini ringkasan dia. Macam mana kita nak dapatkan hasil dan juga belanja sebenar. So untuk soalan yang satu ni, maklumat tambahan dia adalah insurans prabayar. Kalau insurans prabayar, nak dapatkan nilai insurans sebenar, tambah ke tolak? Refer kepada table yang cikgu buat. Tolak ke tambah? Tolak. Tolak.
tolak. So maksudnya awak kena tulis dekat sini insurans patut dibayar ini adalah insurans sebenar patut bayar tu sebenar. So maksudnya RM 20,000 tolakkan dengan RM 500. So awak akan dapat berapa? 19,500. So itu jawapannya. Boleh? Boleh. Okay, so table tu tengok. Okay, pergi tengok contoh yang ke berapa ni? Contoh 1 mana contoh 2 saya terus pergi contoh 5. Hello. Saya rasa saya terlupa nak scan lah. Tak apalah, kita skip terus pergi number 5 boleh? Boleh. Okay, so number 5. Okay, dekat sini. Okay, sini ada sewa. Okay, dekat bahagian debit 40,000, dekat bahagian kredit tak ada. Okay, ini pun saya lupa nak bagi tahu tadi. Bila imbangan duga, okay, bahagian debit ni adalah aset dan juga belanja. Bahagian kredit adalah liability, equity, hasil. Benda ni penting sebab sewa boleh jadi sewa dibayar, boleh jadi sewa diterima. So dalam soalan ini, sewa ini belanja ke hasil? Belanja. Belanja sebab dia duduk bahagian debit. So kita ada 40,000. Okay, so awak nampak ni insurans prabayar 1,000. Prabayar tolak ke tambah tadi? Tolak. Tolak. So tolak So awak kena buat dekat sini sewa patut bayar. Awak ambil lah RM 40,000 tolakkan dengan RM 1,000. So jawapannya adalah 39,000. So ni jawapan dia lah. Okay, dalam ni nampak dia tulis jawapan akaun untung rugi adalah 39,000. Kenapa dia sebut akaun untung rugi? Sebab hasil dengan belanja ada dekat akaun untung rugi. Awak kena ingatlah bila awak buat apur, di dekat atas ni akaun perdagangan, bawah ni yang tambah hasil tolak belanja. So dua ni adalah untung rugi. Itu tempat kedudukan dia. Kita tengok contoh nombor 6 pula. Okay, bagi tahu saya. Okey, gaji. Nampak maklumat tambahan dia tulis sewa. Tapi dekat bawah timbangan duga ni dia tulis gaji. So dekat sini, ni sewa ni potong. Pergi tulis gaji. Dia typo. Okay, so bagi tahu saya, bila gaji belum bayar, kena tambah ke kena tolak? Tambah. Ya, tambah. So ini tambah. So maksudnya ambil lah RM yang asalnya dekat sini 8,100 tambah RM 700. So dapat RM 8,800. Jawapan dekat bawah ni ada yang betul, ada yang salah So kita go through satu-satu. And then soalan nombor 7. Okay, dia bagi faedah diterima. So faedah diterima ni hasil ke belanja? Hasil. Hasil. Sebab apa? Sebab dia duduk bahagian kredit. Kredit adalah LEH. Debit adalah AB. So bila dia duduk bahagian kredit dia hasil lah. Okay. So sekarang ni dia ada mention faedah belum terima. Kalau belum terima tadi tambah ke tolak? Tambah. Tambahan. Okay, so bila tambah buatlah RM 4,000 tambah 300. So RM 4,300. Boleh? Boleh. Okay, tengok pula contoh nombor 9. Aduh, saya lemah lah kalau ada yang baru masuk ni. Assalamualaikum Dinial. Okay, so kita tengok pula contoh seterusnya, contoh 9. Okay, so contoh 9 ni, ni dia suruh kira peruntukan otak ragu ni, mana kau belajar lagi? Tak tersusun ni 148, 141. Allah, dia tak tersusun lah. Tak apalah. So dah jumpa dah contoh nombor 2 ni. Kira kat saya. Sewa belum bayar. Sewa belum bayar tambah ke tolak? Tambah. Tambah. So awak tambahlah RM 7,900 tambah dengan RM 500. So awak akan dapat 8,400. Settle. Pergi contoh nombor 3. Okey, awak ada sewa. Sewa itu hasil ke belanja? Hasil. Hasil. Sebab apa hasil? Sebab kat kredit.
Ya, sebab dia dekat kredit. Dekat kredit hasil, dekat debit belanja. So ini namanya adalah sewa diterima. So sewa diterima asalnya RM900. Lepas tu dekat pelarasan maklumat tambahan dia kata sewa belum terperoleh. Bila belum terperoleh ni tolak ke tambah? Tolak. Ya, tolak. Sebab terlebih terima RM1000. So awak akan dapatlah RM8,000. Boleh? Boleh. Okay, contoh nombor 4 pula. Okey, awak ada komisen diterima. Okey, komisen belum terima 200. Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. So bila tambah ambil je lah RM7,000 tambah RM200. So akan dapat RM7,200. So semua contoh-contoh ni kan bila awak buat, awak kena refer lah yang table yang cikgu conteng ni nah. Yang ini, yang ini. Nah ini dia punya cara nak dapatkan hasil ataupun belanja sebenar lah. Kalau belanja prabayar kena tolak, kalau belanja belum bayar kena tambah. Ini yang basic punya. Kalau dia bagi pelarasan tu direct ayat dia macam tu. Okay, so lepas tu setakat tu ada masalah ke? Tak Setakat tu ada ada. masalah ke? Tak ada. So kita berhenti dekat contoh nombor 7 muka surat 139 ni. Kau tengok kertas awak 139 ke? Betul. Okay, 140 yang mana saya pun tak sure. 148 dia tak tersusun lah. Ya Allah sakit jiwa aku. 140 yang mana? Ni nah. So 140 okay dia cerita tentang ada lagi contoh 8 ni. Contoh 8 dia bagi dekat awak sewa belum terperoleh. Tolak ke tambah? Tolak. Tolak lah kan. Bila tolak ambil je lah RM6,000 tolak RM500. So awak akan dapat RM5,500. Okay, so contoh 1 sampai contoh 8 ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada kita masuk pula bahagian pelarasan seterusnya iaitu pelarasan susut nilai. Okay, hari ni kita belajar pelarasan ekonomi dengan susut nilai dulu. Okay, so pertama sekali awak kena tahulah susut nilai itu apa. Dekat sini dia mention, okay, belanja susut nilai ini maksudnya nilai aset bukan semasa yang susut dalam tahun kewangan semasa. Okay, catatannya adalah merupakan belanja di akaun untung rugi. Okay, ayat mudahnya macam inilah. Okay, contoh awak beli kereta tahun ini 35,000. Ada ke kereta 35,000? Ada. 50 lah, 50. Okey. Contoh awak beli kenderaan lah, awak beli van contohnya tahun ini RM80,000. Okey, bila ni tahun 2022. Okey, tahun 2023 awak nak jual van tersebut, agak-agak awak dapat tak RM80,000? Okey, contoh let's say awak dapat RM65,000. So ada berapa beza dia? Ada berapa beza dia? 80,000 jatuh kepada 65,000 ada beza berapa? 15,000 RM15,000. Okey, 15,000. So 15,000 inilah namanya susut nilai, belanja susut nilai. So dalam arti kata lain, belanja susut nilai ini adalah pengurangan nilai aset bukan semasa kita tadi. So bila dia berkurang, kita akan rekod dia dekat dalam untung rugi lah, belanja untung rugi. Okay, and then lagi satu dekat sini susut nilai kita ada susut nilai terkumpul. Okay, susut nilai terkumpul ni dia kata jumlah susut nilai yang terkumpul sepanjang tempoh penggunaan aset. Okay, contoh tadi 2022 kita punya nilai 80,000. Okay, 2023, okay SN susut nilai, belanja susut nilai kita tadi berkurang 15,000 kan? Okay, let's say lah 2024. Okey, harga kita punya kenderaan jadi pula 40,000. Maksudnya daripada 65,000 kepada 40,000. Ada berapa lagi pengurangan nilai dia? 25,000. Berapa? 25,000. 25. 20. Terlebih kira. So 25,000. Maksudnya daripada 65,000 jadi kepada 40,000, 25,000. So kalau susut nilai terkumpul, okey, kalau belanja susut nilai ni yang awak kira lah.
Okay, so yang ini untuk nilai terkumpul tahun pertama 15,000. Okay, tapi kalau untuk tahun 2024 awak tambahkan kedua-dua sekali. Berapa nilai dia? 40,000. Ya, 40,000. Okay, contoh 2025 ada lagi. Ni saya ikut contoh yang belah sini 2024 tadi 40,000 kan. Okay, 2025 tengok-tengok jadi 25,000. 40 kepada 25,000. Berapa tu? 15. Berapa? 15,000. Okey. So maksudnya untuk belanja susut nilai tahun 2025 adalah 15,000. Okey, kalau susut nilai terkumpul 2025, awak tambahkanlah tiga-tiga ni. So dapat berapa? 50? 5,000. Ya, 55,000. Itu maksud susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul ni awak kena tambah dengan tahun-tahun sebelum lah. Itu maksudnya. Kalau belanja susut nilai itu dia cuma tahun semasa. Okay, 2023 nilai dia 15,000, 2024 nilai dia 25,000, 2025 nilai dia 15,000. Kalau saya tanya awak susut nilai terkumpul tahun 2024, berapa nilai dia? 40,000. Ya, susut nilai terkumpul 2024 tengok teruslah. Yang ni susut nilai tengok 2024, so ini nilai dia. So itulah nilai dia. So dekat sini awak kena faham belanja susut nilai dia merupakan belanja sebab kita kira by tahun. Okey, tapi kalau susut nilai terkumpul ini dia akan duduk dekat dalam penyata kedudukan kewangan lah. So susut nilai terkumpul ini adalah catatan kontra untuk aset bukan semasa. Dan siapa yang dah hafal dia punya format tu dia pernah sentuh lah benda tu. So kalau awak tengok dekat situ aset bukan semasa akan mengalami kemerosotan nilai kerana apa? Yang pertama adalah faktor keusangan lah, iaitu keadaan fizikal yang semakin lama. Bila awak dah guna kereta tu dia bukan makin lawa, dia makin buruk lah. Dia mesti akan ada dia makin ada apa orang kata perubahan lah. Okay, and then perubahan teknologi mengakibatkan aset tersebut ketinggalan zaman, banjir dan juga kebakaran. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Okay, yang ni dia dah bagi dah. Okay, yang pertama dia kata, okay, dicatat. Okay, pertama sekali belanja susut nilai ni dicatat dekat mana? Tadi, belanja susut nilai dicatat dekat mana? Akaun untung rugi. Ya, akaun untung rugi. Dia ada bahagian belanja. Okay, kalau susut nilai terkumpul dia rekod dekat penyata kedudukan kewangan. Tu awak kena tahulah. Sekejap ni. Alright, so dekat sini dia bagi tahu dekat awak, okay, pengiraan yang pertama belanja susut nilai dia adalah 10,000. Okay, untuk tahun yang pertama susut nilai terkumpul dia berapa? 10,000. 10,000. Okay. Kalau tahun kedua dia punya susut nilai terkumpul juga 10,000, untuk tahun kedua susut nilai terkumpul dia berapa? 20. Yang ni jadi 20,000. Yang ini awak just ambil yang ini, tambahkan je dengan ini. Lepas tu untuk tahun yang ketiga, 20,000 tambahkan dengan 10 dapat 30,000. 30,000. So boleh beza tak macam mana nak kira dia punya belanja susut nilai, macam mana nak kira susut nilai terkumpul dia? Boleh kira? Boleh. Okey, soalan ni dia bagi nilai belanja susut nilai. Okey. Yang ini tak apalah dia bagi. Yang nanti dia akan suruh awak kira pula. Okey. So yang ini contoh kedua kita tengok sama juga. Okey, awak nampak? Okey, dekat atas ni dia punya belanja susut nilai dia setiap tahun sama 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Okey, so bila sama saja nilai susut nilai dia ni, yang ini dia menggunakan kaedah atas kos. Maksudnya sama saja semuanya. Okay, tapi yang kedua ni kalau awak tengok dia punya jumlah apa ni? Oh ni hutang ragu. Ni lain dah ni. 140, 141 mana? Ya Allah ya Tuhan, kenapa dia tak tersusun ni? So kita tengok contoh yang ni 141 pula.
Okey, nilai ini awak tengok belanja susut nilai terkumpul ni berubah kan. Tahun pertama 1,000, tahun kedua 900, tahun ketiga 810, betul. So bila berubah, yang ini dia menggunakan kaedah baki berkurangan. Ini nanti cikgu tunjuklah baki berkurangan. Ini dia suruh tunjuk contoh saja. Okey, sama juga belanja susut nilai dia akan rekod dekat untung rugi. Dicatat dalam mana susut nilai terkumpul? Tadi. PKK. Ya, PKK. So sekarang boleh kira, kalau belanja susut nilai tahun pertama adalah 1,000, susut nilai terkumpul dia berapa? Berapa? 1,000. Untuk tahun kedua 900. Kalau susut nilai terkumpul dia 1,900. 1,900. Okay, good. And then yang terakhir tahun ketiga. Kita ada 810. Susut nilai terkumpul dia? 2710. 2,710. 2,710 ini awak kira maksudnya tambahkan sajalah 1,009 tambah dengan 810. So itu saja jalan pengiraannya. Yang awak kena faham adalah belanja susut nilai ini masuk dekat untung rugi bahagian belanja. Susut nilai terkumpul ini awak kena tambahkanlah sepanjang kalau dia ada dekat dalam perniagaan awak 20 tahun awak kena tambah dia punya belanja susut nilai untuk dapatkan susut nilai terkumpul dia rekod dekat PKK. So yang ini pun sama. Alright, ini pun sama juga. Contoh yang ketiga sama juga dicatatkan dalam untung rugi. Susut nilai terkumpul dicatatkan dekat PKK. So tahun pertama belanja susut nilai kita 4,000, susut nilai terkumpul kita pun 4,000 kan? Betul. So untuk tahun kedua berapa? 7,200. Tahun ketiga? 9,760. 9,760 Ya. Alright, so itulah. So boleh faham tak macam mana nak dapat susut nilai terkumpul? Boleh. Alright. So and then kita tengok yang ini. Kiraan susut nilai. Yang ini apa? Ini baru dia masuk cara pengiraan lah. So pengiraan berbelanja susut nilai BSN itu belanja susut nilai kiraan belanja susut nilai dalam kotak perlu ditolak daripada susut nilai terkumpul tahun lepas. Ini benda apa Sebab nota ni cikgu punya dapat pun tak lengkap. So yang ini abaikan dululah. So kotak ni abaikan dulu, nanti cikgu double check apa maksud dia. Sebab sama je. Tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat dekat sini. Dia bagi dekat awak imbangan duga, dia bagi nilai kenderaan 10,000. Dia mention dekat sini, maklumat tambahan kenderaan dia telah disusut nilai sebanyak 20%. Kalau macam yang atas ni, dia suruh awak kira. Dia dah kira bagi, awak tambahkan sajalah untuk dapatkan susut nilai terkumpul. Tapi contoh nombor 4 ni awak kena kira. Kalau kena kira, maksudnya awak ambil saja. Dalam soalan dia kata kenderaan telah disusut nilai sebanyak 20%. So awak kira lah. Kalau nak tahu belanja susut nilai kenderaan, awak ambil saja nilai kos dia, darabkan dengan peratus dia. Kos dia berapa? 10,000. Ya, kos dia adalah 10,000. Darabkan dengan dia punya peratusan 20%. So awak akan dapat berapa? 2,000. RM 2,000. So dalam contoh nombor 4 ini, belanja susut nilai dia adalah RM 2,000. Sekarang ni saya tanya pula susut nilai terkumpul dia berapa? Dalam soalan ni ada tak maklumat susut nilai terkumpul yang lama? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, SNT dan BSN ni adalah nilai yang samalah. Dalam erti kata lain, kenderaan ni baru beli tahun ini. Itu boleh faham?
Boleh. Okay, tengok muka surat 142. Mana 142? Dia tak tersusun ni. Ini 143, 14. Atas kot. Kejap cikgu tengok dulu. Cikgu rasa cikgu susun dah tadi sebelum dia convert pergi PDF. 142. Tak ada 142 awak tu dia cerita pasal apa? Satu 146. 144, 143. 143 ada, 142 cikgu tak jumpa. 142 tu dia contoh imbangan juga. Cikgu try juga dulu. Kalau tak ada, terpaksa lah. Ha, ni pun alhamdulillah jumpa pun. Serabut lah mak ngah. Okey, tengok 142. Okey, 142 dia bagi contoh dekat situ ada kenderaan dan juga susut nilai terkumpul. Okey, contoh nombor 4 tadi dia tak ada maklumat susut nilai terkumpul kan? Betul ke tak? Betul. Okey, untuk contoh yang nombor 2 ni dia ada susut nilai terkumpul dia. Okey, so pertama sekali awak kena fahamlah. Okey, maklumat tambahan dia bagi tahu kenderaan dia susut nilai 10% atas kos. Bila dia kata atas kos, okey, nama lain selain daripada atas kos adalah garis lurus dan juga ansuran tetap. Kalau awak nampak benda ni macam ni, okey, dia punya pernyataan, awak nak kira dia punya belanja susut nilai, awak ambil saja kos darab dengan peratusan dia. Okay, dalam soalan ni berapa kos kenderaan kita? Berapa kos kenderaan kita? 20,000. 20,000. So ambil saja 20,000 darabkan dengan berapa peratusan kita? 10%. 10%. So berapa belanja susut nilai kita? 2,000. 2,000. Okey, so BSN kita 2,000. Sekarang ni saya nak suruh awak kira susut nilai terkumpul kita. So susut nilai terkumpul kita yang baru ini adalah 2,000. So tulis saja 2,000. Okey, yang lama ada tak? Ada. Ada. Macam mana awak nak tahu ada ke tidak? Tengok dekat imbangan duga lah. Kalau ada susut nilai terkumpul kenderaan 6,000 ni, tambahkan sajalah 6,000. So dapat dekat sini RM 8,000. Boleh faham? Boleh. Boleh. Contoh nombor 4 tadi kita tak ada susut nilai terkumpul. Sebab itulah BSN dan SNT dia sama. Tapi contoh nombor 5 ni dia ada susut nilai terkumpul. So bila ada awak kena tambah lah. Alright. Okay, lepas tu yang kedua. Okay. Ingat kalau soalan kata atas kos, garis lurus, ansuran tetap, pengiraannya kos darab persentage terus. Okay, sekarang ni contoh nombor 6 awak tengok. Okey, dia ada kenderaan, dia ada susut nilai terkumpul, dia ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan dia bagi tahu kenderaan disusut nilai 10% atas baki berkurangan. Okey, so bila baki berkurangan, formula dia adalah kos tolak SNT. Ni dalam kurungan, darabkan dengan peratus. Dalam soalan berapa kos dia? 40. 40,000. Ya, 40,000. Berapa susut nilai dia? Berapa susut nilai terkumpul yang ada? 7,800. Ya, tulis 7,800. Okey, tutup kurungan, darab dengan berapa persen? 10. 10%. So, boleh kira dapat berapa? Dapat berapa? 3,200? 20. Ya, 3,220. So ini adalah belanja susut
nilai. Kalau saya tanya awak susut nilai terkumpul, awak kena ambil lah belanja susut nilai yang semasa tambahkan dengan susut nilai terkumpul yang lama. So dapat berapa? RM 3,220 tambahkan dengan RM 7,800. Boleh? Boleh. Okey. So Okey. dapat berapa? Nilai dia RM11,020. Awak nampak beza tak kalau menggunakan kaedah garis lurus dengan baki berkurangan, bezanya di mana? Nampak tak beza dia? Nampak. Nampak. Nampak So kena hati-hatilah bila dia mention baki berkurangan, maksudnya awak kena ambil dulu kos, tolak dengan susut nilai terkumpul dia. Okay, so tengok contoh nombor 7. Contoh nombor 7 dia guna garis lurus ke baki berkurangan? Baki berkurangan. So baki berkurangan kena tolak susut nilai terkumpul ataupun tidak? Tolak. Tolak. So tolak awak kena kira lah. So belanja susut nilai alatan pejabat, nak kira dia adalah ambil kos, tolak susut nilai terkumpul, darabkan dengan peratus. So kos awak dalam soalan RM 8,500, tolak susut nilai terkumpul dia berapa? 1,500. 1,500, pastikan dalam kurungan Okey, baru darabkan dengan peratus dia 20%. Dapat berapa? 1,400. 1,400. Dapat RM 1,400. 1,400. Okay, lepas tu soalan tanya pula susut nilai terkumpul alatan pejabat. Okay, susut nilai terkumpul alatan pejabat awak kena ambil yang belanja susut nilai semasa berapa? 1,400. 1,400. Ya, RM 1,400 tambahkan dengan susut nilai terkumpul yang lama. 1,500. Ya, 1,500 dapat berapa? RM 2,500. 2,500. Ya, ini saya tulis BSN semasa tambah SNT lama. SNT lama tu yang inilah. BSN semasa tu yang ini. Tu cara kiranya. Okey. Belanja susut nilai dekat mana nak rekod? Untung rugi ke PKK? Untuk rugi. Untung rugi. Ini untung rugi. Yang ini? PKK. Ya, PKK. Boleh? Boleh. 142, 143 pasal apa lagi? 149, 150, 14. 143. Kita habiskan belanja susut nilai je lah Okey, lepas tu tengok contoh nombor 8. Okey, contoh nombor 8 pula dia guna kaedah baki berkurangan. Boleh kira dia punya susut nilai? Boleh. Boleh. Okey, susut nilai belanja susut nilai perabot. Okey, bila dia guna baki berkurangan, ingat balik kena tolak lah kos, tolak susut nilai terkumpul dalam kurungan, darab peratus dia. So kos dia berapa? Awak sebut? 30,000. 30,000 tolak susut nilai terkumpul dia berapa? 4,500. 4,500. So darab peratusan dia berapa? 10%. So dapat berapa? 2,550. 2,550. Awak jangan baca jawapan dekat bawah kira samalah berapa. Kadang-kadang jawapan itu salah. So betul dapat 2,550. Betul. Okey, Betul. good. So bila soalan tanya pula susut nilai terkumpul perabot. Sama juga yang belanja susut nilai semasa. Semasa yang awak kira tadi tambah dengan susut nilai terkumpul yang lama. So BSN semasa tadi RM 2,550 tambahkan dengan susut nilai terkumpul RM 4,500. So dapatlah RM berapa? 705. 7,000. Ya, Kosong. betul. Alright. So settle untuk baki berkurangan. Okey. Alamak. Okey, lepas tu contoh nombor 9 pun dia guna apa ni? Dia susun nilai 10% atas kos. Yang ni macam mana? Atas Kena tambah ke kena tolak? Darab.
Kena tambah ke, kena tolak dulu ke, kena darab terus Darab. je? Darab terus. Darab terus hati-hati, darab terus saja. Okey, bila soalan contoh 9 ini, dalam soalan ada susut nilai terkumpul. Maksudnya yang pertama awak kena faham alatan pejabat ini bukan baru beli, dia dah lama. Bila dah lama, dia memang ada susut nilai terkumpul. Tapi bila dia menggunakan kaedah atas kos, kira je lah macam biasa. Ambil je RM 7,000, darabkan 10%, awak akan dapat RM 700. So kalau nak cari, ini BSN lah, belanja susut nilai alatan pejabat. Kalau nak kira susut nilai terkumpul alatan pejabat, ambil je lah 700. Ini kena tambah dengan yang lama berapa? 3,000. 3,000. So tambah je lah 7,000. Dapat berapa? 3,700. 100. Boleh? Boleh. Alright, so tengok contoh yang 10. Contoh 10 ini adalah kaedah terakhir. Kaedah terakhir ni awak akan nampak macam ni. Dia akan bagi dekat maklumat tambahan, tarikh beli dia, lepas tu berapa susut nilai dia. Kenderaan disusut nilai atas baki berkurangan. Okey, yang ini dia complicated sedikit. Okey, ni bukan penilaian semula ni. Dia menggunakan kaedah baki berkurangan. Bila ni? Okey, bila dikata menggunakan kaedah baki berkurangan, dia ada tak susut nilai terkumpul? Sebab kalau baki berkurangan kan kena tolak susut nilai terkumpul kan? Betul. Ada. Bila tak ada, abaikan saja, tapi dia ada maklumat tambahan yang pertama. Dia beli benda ni pada 1 Julai. So sekarang ni awak tengok daripada 1 Julai hinggalah tutup akaun ni 31 Disember ni ada berapa bulan? Ada berapa bulan? 6 bulan betul Julai sampailah Disember. 6 bulan sure? Okey, so bila awak kira dia punya belanja susut nilai kenderaan, okey, awak kena kira dia punya kos tolak SNT darabkan dengan peratus. Okey, peratus 20% ini adalah untuk setahun. Okay, kalau yang awak kira ni, awak beli tak cukup 12 bulan, cuma ada 6 bulan, maksudnya awak kena tambah dekat ujungnya, tambah 6/12. So, dia punya pengiraan jadi macam ni lah. Kos dia adalah 50,000, tolak dengan SNT tak ada sebab baru beli, darabkan dengan 20%. Lepas tu belakang ni kena tambah 6/12. Sebab apa? Dia tak cukup setahun. Dia baru beli bulan Julai, kita tutup akaun Disember. So baru ada 6 bulan. So pengiraan dia macam ni So dapat berapa? Dapat berapa? Kira sendiri. So 50,000. Okey, darabkan dengan 0.2. Lepas tu bahagi 12. 5,000. Darab 6. Dapat 5,000 kan? Okey, so 5,000. dapat 5,000. Ni soalan kerja dia. Maksudnya BSN-nya adalah 5,000, SNT dia pun, nilai terkumpul dia pun adalah 5,000. Sebab ni tahun pertama. Tahun pertama dia akan samalah SNT dengan BSN-nya sama. Okay, so settle yang ini 143, 144 mana Kakak tu boleh faham tak? 144. Mana 144 awak Ni ke? 144. Habiskan yang inilah. Boleh? Boleh. Okey, tengok dekat situ sama juga. Tengok maklumat tambahan dia, dia beli pada 30 September, kita tutup akaun 31 Disember. 30 September sampai 31 Disember. So pertama sekali cikgu nak tanya, 30 September. 3 September ni kira ke tak? Tak. Kita kira daripada bulan Oktober. Oktober sampai Disember ada berapa bulan? 3. 3 bulan. So maksudnya kena darabkan dengan 3/12.
12. Itu awak kena faham lah. So dia menggunakan kaedah susut nilai 20% atas ansuran tetap. Ansuran tetap tu sama ke dengan atas kos ataupun garis lurus? Sama. Sama. Maksudnya terus darab kan. So bila awak nak kira, awak ambil lah belanja susut nilai kelengkapan. Okay, ambil saja RM7,500 darab 20%, darabkan dengan 3/12. Dapat berapa? Dapat 375. Ya, RM375. Susut nilai terkumpul kelengkapan pun nilai yang sama ke tak? Sama. Samalah. Kenapa sama? Sebab dia baru beli, belum cukup setahun. Boleh? Okey, last kali ni saya nak awak kira 12. 12 hari bulan. Contoh 12. Dia guna kaedah baki berkurangan. Cuba kira. Sampai 31 Disember cukup tak 12 bulan? Berapa bulan tu? 10. 10 Betul. 10 bulan. Okay, so awak nak kira dia kata dekat sini disut nilai 30% atas baki berkurangan. Okay, baki berkurangan maksudnya kena tolak dengan susut nilai terkumpul kan. Maksudnya kos tolak dengan SNT dulu baru darabkan dengan peratus dia. Masalahnya SNT kita tak ada sebab kita baru beli. So abaikan saja SNT, awak akan kira 80,000 tolak kosong lah sebab SNT tak ada, darabkan dengan 30%. Lepas tu kena darabkan dengan berapa? 10/12. Wajib ada. Dia kalau tak cukup setahun dia kena 10/12. Kalau dia cukup 10 tahun yang belakang ni tak payah tulis lah. Okay, so dapat berapa dekat sini? 20,000. Ya, 20,000. So BSN dan juga SNT dia adalah nilai yang samalah, 20,000. So setakat tu boleh faham? Boleh. So, hari ni awak belajar pelarasan ekonominal dan juga belanja susut nilai terkumpul. Okey, saya conteng dekat sini lah Okey, so kita buat dia punya ringkasan. Okey, pelarasan ekonominal. Pelarasan ekonominal itu adalah hasil dan juga belanja. So awak ada 4 lah. Kalau belanja awak ada dua iaitu belum bayar, belanja belum bayar dan juga belanja prabayar. Okay, kalau belum bayar tu maksudnya terkurang bayar lah. Kalau ini terlebih bayar. Okay, yang ini kalau belum bayar nak dapatkan nilai sebenar, awak kena tambah. Kalau prabayar kena tolak. Okay, lepas tu awak ada hasil. Hasil pun ada 2 jenis iaitu hasil belum terima. Maksudnya terkurang terima. Okay, dan juga hasil yang belum terperoleh. Kalau terperoleh tu maksudnya terlebih terima. Nak dapatkan nilai hasil sebenar, kalau belum terima kena tambah, kalau belum terperoleh kena tolak. Lepas tu kategori apa? Belanja belum bayar, ni liability. Ya ke? Belanja belum bayar, liability. Belanja prabayar adalah kategori aset. Yang ini belum terima aset, yang ini liability. So ni ringkasannya. Lepas tu untuk belanja susut nilai yang awak dah belajar hari ni, pengiraannya atas kos ataupun garis lurus. Lagi satu apa nama dia? Baki berkurangan. Ansuran tetap. Ni dia punya nama. Yang kedua awak belajar tadi baki berkurangan. Okay, so cara nak kira dia atas kos maksudnya awak ambil sahaja kos. Darab saja dengan berapa peratus dia. Faham? Kalau dia tak cukup setahun, okey darabkanlah per dengan berapa bulan dekat sini. Okay, kalau baki berkurangan, ambil kos, tolak susut nilai terkumpul dulu. Ni wajib baki berkurangan. Berkurangan tu maksudnya kena tolak dulu SNT, baru darab dengan peratus. So yang itu kena ingat lah yang ini nota ni kena ingat lah. Yang ini ringkasan dia.
Okey, untuk pengiraan susut nilai terkumpul dia ada lagi satu kaedah sebenarnya, penilaian semula. Yang itu tak ada dalam contoh ni. Sebab dia jarang. So kerja awak adalah kita berhenti muka surat berapa? 144 145 mana? Kita berhenti 144 kan? Okay, ni hutang lapuk dah. 145. 145. 145, 47. Okey, awak tengok awak punya buku. Okey, kerja awak yang pertama soalan 1 ni sila buat yang pertama ini. Komisen belum terima, lepas tu perabot, lepas tu sewa, lepas tu semua ni lah. Senang cerita ni boleh semua. Faham Boleh. Awak tengok soalan awak, soalan nombor 1 buat semua. Lepas tu soalan nombor 2. Sekejap, soalan nombor 2. Saya tengok soalan buku jap. Ya Allah. Pusat berapa ni? Soalan nombor 1, 150. Okey, soalan nombor 1 tu boleh buat semua sebab semua tu dah belajar. Okey, lepas tu yang awak buat tu yang jalan kerja saja tau. Apur PKK tu awak buat selepas bincang dengan saya, boleh? Boleh. Okay, and then soalan nombor 2. Maklumat tambahan 1 Roman boleh, 2 Roman tak boleh, 3 Roman boleh, 4 Roman boleh, 5 Roman boleh. Inventory pada tu pun boleh. 2 soalan tu je lah awak buat, yang lain tu nanti saja, boleh? Boleh. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Tengok semula macam mana nak kira pelarasan ekonominal, macam mana nak kira susut nilai terkumpul tu ada 2 kaedah dah saya ajar. Yang lain tu kita tengok kemudian, boleh? Boleh. Okey, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Terima kasih. Terima kasih cikgu.